Kalau dengan sendiri, dengan diri sendiri pun tak boleh nak kuasai, tak boleh nak kontrol diri, tak boleh nak suruh diri buat baik. Macam mana nak pergi perang? Tak boleh pergi perang. Nabi kata khairul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qalla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebaik-baik amal di sisi Allah ialah adwamuha, yang dibuat secara konsisten, istiqamah, berkekalan, wa in qalla, sekalipun sedikit. Tuan-tuan, di ibadat ni bila kita tunduk kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duha buat, tahajud buat, awabin buat, tasbih buat, qablah ba'liyah buat, Quran baca, tasbih kita buat, selawat kita selawat, semua ibadat kita buat, sedekah kita buat, tu mana ibadat kita buat tu banyak, kena buat banyak. Kenapa Tuhan buat ibadat di banyak? Sebab Tuhan tahu nafsu kita cepat jemu. Kalau nak semayang panjang masa tak mampu, dia jemu. Bila baik jemu, baca Quran pula. Nak baca Quran sepanjang masa, dia main rasa jemu pula. Selawat pula. Jadi maknanya, itulah dengan rahmat Allah, Allah menciptakan segala-galanya untuk tujuan kita kenal diri kita. Kenal diri saya sebut tadi, mana kita rasa diri kita siapa. Bila dah rasa diri siapa ni, tuan-tuan, ketika tu dia akan ikut sahaja perintah. Ketika tu dia akan meninggal semua tegahan yang ditegah oleh yang menegah. Tuan-tuan, tu dia panggil hamba. Ketika tu dia dah tak lawan Tuhan. Yang Tuhan suruh dia tak bangkang dah dia buat. Jadi kita kena buat ibadat sampai kita rasa diri kita ni kena patuh kepada perintah, kena tinggal larangan yang ditegah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu semua amalan yang susah-susah jadi mudah. Sebelum kenal diri, nafsu berajai. Lepas kenal diri, nafsu dah boleh kita kuasai. Malam ni nak bangkit pukul berapa? Pukul 5. Kita akan set pukul 5. Sedangkan orang yang nafsu kuasai, dia tak terfikir pun nak bangkit mengabdikan diri. Tapi bila mana dia sudah dapat kuasai nafsu dia sudah kontrol nafsu, dia boleh. Jom pergi masjid, jom pergi mengaji, jom dengar kuliah, jom kita sedekah, jom kita infak, semua dia boleh atok nafsu dia buat. Sedangkan sebelum dia kenal diri, sebelum dia rasa diri dia hamba, semua tu susah belaka. Tuan-tuan, tu yang Nabi kata, lepas balik pada perang, Nabi kata kita dah balik daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Berarti perang tu jihad kecil lagi. Melawan hawa nafsu, tu jihad besar lagi. Orang yang nak menang di medan perang, dia kena menang dengan nafsu, baru dia boleh menang di medan perang. Kalau nak perang, dia mesti berjaya menguasai nafsu dia, baru Tuhan turunkan kemenangan daripada sisi Allah. Mungkin kadang-kadang orang kata, terpisahlah, tu jihad kecil, ni jihad besar, ni jihad besar, tu jihad kecil. Sebenarnya, jihad besar sangat penting untuk kita menang dalam jihad kecil. Allahu Akbar, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau jihad besar pun dia menang, jihad kecil Tuhan bagi menang lah. Kalau dengan sendiri, dengan diri sendiri pun tak boleh nak kuasai, tak boleh nak kontrol diri, tak boleh nak suruh diri buat baik, macam mana nak pergi perang? Tak boleh pergi perang. Sebab itu nak menang ni dah syarat-syarat kemenangan. Kita umat Islam ni nak berlawan dengan musuh Islam, dalam bidang-bidang musuh kita menentang kita, tak mudah tuan-tuan. Kalau kita sendiri pun tak mampu nak menangkan, kita melawan hawa nafsu kita, tak akan mampu. Kalau kita sendiri pun tak boleh kawal diri daripada maksiat,
Macam mana Tuhan nak bagi menang pada kita? Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, in tansurullaha yansurkum. Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Sekali kita fikir, tolong Allah, tolong macam mana? Tolong Allah maknanya tolong melawan nafsu yang duduk dalam diri kamu. Tolong melawan hawa nafsu yang duduk dalam diri kamu. Musuh Allah ni tuan-tuan, di antara musuh Allah ialah nafsu. Syaitan musuh luar. Golongan kufar duduk luar. Nafsu dalam diri kita. Kita akan boleh berlawan dengan semua musuh-musuh hak luar ni. Sekalipun syaitan tu tak kita nampak, tapi dikira nafsu luar, musuh yang duduk di luar kita. Kita hanya akan boleh melawan musuh-musuh yang duduk di luar kita kalau kita berjaya melawan musuh yang duduk dalam diri kita. Maka sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala menyebut, disebut dalam sejarah, inna dhunuba jaishihi akhwafu alaihi min aduwi. Ini sirah perjuangan. Sayyidina Umar ni, dia lebih takut kepada dosa-dosa dia lebih takut kepada dosa-dosa tenteranya daripada musuhnya. Cuba renung tengok. Sayyidina Umar ni, inna dhunuba jaishihi akhwafu alaihi min aduwi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa-dosa tenteranya lebih dia takut daripada musuhnya. Faham tak? Maknanya dosalah punca kekalahan kita. Sebab itu sebelum pergi perang, setiap orang yang nak pergi perang tu mesti mempersiapkan, mensematkan taubat, memperelokkan taubat. Betul-betul Nabi perang ni dia mesti taubatan nasuha. Tinggal dosa semua. Berazam jangan buat dah dosa. Jangan berazam. Dia kena berazam untuk tak balik lagi pada dosa. Sebab itu kata ulama, kadang-kadang penangkis di medan perang bukanlah perisai, tetapi yang diperisai di medan perang ialah taubat. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang perang kan tuan-tuan, ni pegang pedang belah ni pegang perisai belah ni. Bila kita tetap orang nak tetap kita angkat perisai. Hari ini dia ada peluru berpandu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada penangkis peluru berpandu. Kadang-kadang penangkis daripada peluru bukan penangkis peluru pandu, bukan perisai, tapi taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina, kalau tuan-tuan baca sejarah tentang Afghanistan bertempur dengan Rusia, banyak cerita-cerita yang kita baca. Jatuh peluru pandu dekat dengan mujahidin, semua dah takbir Allahu Akbar. Pasal apa? Nampak syurga lah. Tengok peluru pandu main daripada jauh, dah jauh nak lepas tu, nak jatuh depan-depan dia apa. Semua dah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nampak dah syurga. Tuan-tuan tengok jatuh terpacak, tak meletup. Tuan-tuan pasal apa? Sebab taubat. Tak mudah Tuhan nak bagi gelaran syuhada pada kita, tak mudah. Tinggi taraf syuhada. Kalau kita masih berdosa, masih suka pada maksiat, masih tak lawan hawa nafsu, Tuhan tak bagi gelaran syuhada. Tak boleh mati syahid. Tuan-tuan, berarti maknanya itu sebut in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tolong melawan musuh dalam diri kamu, nanti Allah tolong kamu melawan musuh kamu. Itu maksud in tansurullah yansurkum wa yuthabbis aqdamakum. Bukan sakat Allah tolong kamu melawan dengan musuh kamu, tapi Allah bagi kamu tetap dalam agama kamu.